Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current View MY. Kamu pernah terfikirkah apa yang akan jadi kalau gabungan rakyat Sabah GRS nekat untuk bertanding secara solo dalam pilihan raya negeri ke-17? Baru-baru ini satu kenyataan daripada gagasan rakyat bagian Petagas telah pun mencetuskan gelombang baru di dalam politik Sabah. Mereka secara terus-terangan menyokong GRS untuk tidak bergantung pada mana-mana parti nasional jika tidak diberikan keutamaan. Tetapi kenapa? Apa sebab sebenar di sebalik keputusan berani ini? Mari kita sembang, mari kita ulas secara santai, kupas satu-satu fakta dan gali apakah makna sebenar di sebalik kenyataan mereka ini. Anda pasti tidak mau tertinggal konten pada video kali ini. Baiklah, ceritanya macam ini. Dalam satu majelis persidangan tahunan gagasan rakyat bagian Petagas, Ketua bagiannya Muhammad Iskuzawan Israk Arsid menyatakan bahwa pihak mereka sebulat suara menyokong agar GRS bertanding secara solo dalam PRN 17 sekiranya GRS tidak diberikan kedudukan dominan dalam kerjasama dengan parti nasional seperti Pakatan Harapan. Kenyataan ini bukan main-main tahu, sebab ianya selari dengan pendirian Presiden Gagasan Rakyat sendiri, yaitu Datuk Seri Hajiji Noor, yang juga Ketua Menteri Sabah sekarang ini. Hajiji sebelum ini secara terbuka menyatakan bahwa GRS mesti terus dominan dalam lanskap politik Sabah. Jadi apabila Iskuzawan membangkitkan semula kenyataan tersebut, jelaslah mereka tengah mempertahankan prinsip autonomi dan dominasi politik lokal Sabah. Iskuzawan berkata, kita ikut amanat Presiden. Kalau kerjasama dengan PH tidak memberikan GRS keutamaan, maka kami sokong GRS bergerak secara solo. Bukan sebab mereka mau bergaduh ataupun tidak suka kerjasama, tetapi menurut beliau, GRS ialah parti lokal yang lebih dekat dengan aspirasi rakyat Sabah. Dari segi budaya, keutamaan, malah pendekatan yang lebih realistik dengan keadaan semasa. Bagi mereka, rakyat Sabah sekarang lebih cenderung untuk menyokong parti yang benar-benar mewakili suara dan kehendak tempatan, bukannya hanya menjadi pengikut kepada telunjuk politik pusat. Namun begitu, mereka bukanlah menolak rundingan secara total. Iskuzawan sendiri telah sebut kalau ada faedah untuk rakyat Sabah, maksudnya dalam bentuk kemudahan ataupun peruntukan, maka pintu perbincangan masih lagi terbuka. Tapi ada satu garis keras yang mereka tegaskan. GRS tidak boleh dipinggirkan ataupun menjadi parti kelas kedua dalam mana-mana kerjasama. Ini adalah satu message yang cukup jelas. Mereka mahukan respect, mereka mahukan hormat sebagai peneraju utama dalam politik negeri. Lepas itu ada juga satu poin yang menarik yang telah dibangkitkan, yaitu tentang pentingnya calon muda dalam PRN 17 kali ini. Iskuzawan menjelaskan bahwa di kawasan Petagas saja lebih 60% pengundinya adalah di bawah umur 40 tahun. Jadi secara logiknya calon yang diketengahkan mestilah mampu memahami dan mendekati kehendak golongan muda. Dia kata, orang muda cari pemimpin muda yang boleh dengar suara mereka dan sampaikan. Tetapi dia juga telah sebut, bukanlah semua pemimpin mestilah muda. Perlu ada juga keseimbangan antara yang berpengalaman dan juga yang baru. Asalkan boleh membawa kemenangan kepada GRS. Sekarang mari kita tarik sedikit ke belakang. Ini bukanlah kali pertama gagasan rakyat menunjukkan semangat berdikari. Sebelum ini, bagian Lumadan juga menyuarakan sokongan penuh kepada Hajiji untuk kekal sebagai Ketua Menteri kalau GRS menang PRN 17. Ini adalah petanda jelas bahwa ada sokongan akar umbi yang semakin kuat untuk GRS berdiri atas kaki sendiri tanpa bergantung sangat kepada parti pusat.
Dan dalam masa yang sama, suara-suara lantang seperti daripada Datuk Dr. Jeffrey Kitingan yang kecewa dengan kelewatan pelaksanaan MA63 oleh Kerajaan Pusat menambahkan lagi tekanan kepada GRS untuk menunjukkan bahwa mereka adalah pelindung hak Sabah yang sebenar. Tetapi persoalan besar sekarang, adakah GRS betul-betul bersedia untuk bertanding solo? Strategi ini memang ada pro dan kontranya. Di satu sisi, kalau GRS berjaya buktikan kekuatan sendiri, mereka boleh menjadi kuasa mutlak di dalam DUN Sabah. Tapi di sisi yang lain, perpecahan undi mungkin akan berlaku, terutamanya kalau parti-parti lain seperti Warisan, PBS, ataupun STAR masuk gelanggang dengan strategi masing-masing. Jangan lupa, dalam PRU lalu pun kita sudah nampak bagaimana undi berpecah membuka ruang kemenangan kepada calon yang bukan majoriti mutlak. Jadi GRS perlu betul-betul yakin dengan kekuatan jentera, calon dan isu tempatan yang mereka bawa. Lagi satu yang kita kena tanya, adakah kecenderungan untuk mencalonkan orang muda ini betul-betul akan dilaksanakan atau sekadar retorik politik semata-mata? Kita sudah biasa mendengar janji anak muda akan diberikan tempat, tetapi bila tiba hari penamaan calon, masih juga muka-muka yang lama. Golongan muda sekarang ini bukan setakat ingin melihat calon muda, mereka juga ingin pemimpin yang berani, lantang dan faham akan realiti ekonomi, sosial dan juga peluang pekerjaan di Sabah. Kalau GRS betul-betul berani mengambil risiko, PRN 17 ini boleh menjadi titik permulaan kepada gelombang politik baru di Sabah. Dan satu lagi soalan yang ramai mahu tahu. Kalau GRS tolak kerjasama dengan PH dan ataupun BN, adakah ini akan membuka pintu kepada blok pembangkang seperti Perikatan Nasional ataupun Warisan untuk kembali dominan? Kita tahu Warisan masih ada pengaruh di beberapa kawasan dan Perikatan Nasional juga semakin agresif masuk ke Sabah dengan naratif nasional mereka. GRS perlu bersedia untuk menghadapi cabaran dari dua penjuru, kekal relevan di hati rakyat Sabah dan dalam masa yang sama elak untuk dijadikan sasaran oleh gabungan luar yang mungkin melihat kelemahan strategi Solo ini. Jadi kamu rasa macam mana? Adakah tindakan gagasan rakyat Petagas ini wajar ataupun terburu-buru? Perlukah GRS kekal dengan prinsip Solo demi mempertahankan identiti lokal atau lebih baik kekalkan kerjasama demi kestabilan politik dan akses kepada dana persekutuan? Siapa patut GRS utamakan? Prinsip atau pragmatisme? Apakah pendapat kamu semua? Jangan lupa untuk tinggalkan komen di bawah, adakah GRS patut terus berdiri atas kaki sendiri ataupun lebih baik main teamwork dengan PH ataupun Barisan Nasional? Nah, jadi like kalau kamu sokong politik tempatan yang berdikari dan share video ini kalau kamu rasa rakyat Sabah perlu tahu cerita sebenar di sebalik PRN 17 yang semakin panas ini. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk tekan butang subscribe supaya tidak terlepas kupasan ulasan politik terkini di channel ini, Currents VMY. Kita jumpa lagi di dalam episode yang seterusnya. Stay critical, stay bijak, dan teruslah pantau arus politik Malaysia. Salam sejahtera semua, salam perjuangan, salam reformasi, dan sekian. Terima kasih.